Hai semua, jom tengok saya sediakan satu lagi resepi kek lapis yang dipanggil kek lapis rainbow cheese. Okey, first kali 500 gram butter tambah dengan 125 gram gula caster dan mix sebati. Bila kedua-dua bahan ini dah sebati, nampak warna dah jadi kuning pucat, tambahkan telur. Saya tambah 5 biji dulu. Kemudian dah sebati, tambah lagi 5 biji. Saya guna telur grade A ya. Seterusnya, tambahkan 2 penutup esen vanila. Ini tujuan dia untuk hilangkan rasa hanyir telur. Kemudian tambahkan 200 gram susu pekat manis. Okey, yang ini adalah susu full cream. Saya guna sebanyak 2 kotak, iaitu satu kotak 200 ml. So total jadi 400 ml lah. Bila semua dah sebati, masukkan 500 gram tepung Hong Kong ataupun tepung pau. Masuk sikit-sikit ya. Walaupun kita guna mixer, tapi kita kena kaut-kaut jugalah pada bahagian bawah tu sebenarnya, supaya adunan kita sebati dan tak ada ketul-ketul yang tertinggal pada bahagian bawah tu. Okey, lepas tu saya sambung, tapi saya pasang penutup mixer ni. Jadi tepung tak bersepah lah. Akhir sekali tambahkan 30 gram overload. Ini sebenarnya optional, tapi bila kita letak overload, kek akan menjadi lebih lembut. Seterusnya, bagikan adunan kepada 2 bahagian. Kemudian satu bahagian letak perasa tutti frutti. Saya guna sebanyak 1 sudu besar. Kemudian bahagikan kepada 6 bahagian sebab kita nak jadikan dia 6 warna pelangi. Berat setiap bekas tu bergantung kepada berat adunan yang kita dah timbang tadilah, antara 165 gram hingga 175 gram. Lepas tu setiap bekas kita akan letak pewarna. Okey, pewarna yang diguna adalah yang ni biru, merah, kuning, hijau, apple dan juga warna ungu. Titiskan beberapa titis dan sebatikan. So kita akan dapat warna yang kita nak lah. Untuk warna oranye, saya gabungkan warna kuning dan juga warna merah. Jadi akan terhasillah warna oranye. Okey, ini adalah warna-warna yang dah siap. Ada 6 ya. Okey, seterusnya untuk satu lagi bahagian, saya tambahkan sebanyak 100 gram cream cheese. Ini adalah berwarna putih. Saya guna sebanyak 1 sudu besar. Okey, mix sebati semua bahan-bahan ini dan akan dapat 7 warna termasuk warna putih. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara melapis dan bakar. First kali, kita jadikan warna putih sebagai base. Kemudian tuang dan ratakan. Saya ratakan guna sudu je. Okey, untuk bakar kek lapis kita perlu guna rak yang paling bawah ya. Untuk lapisan pertama, bakar pada suhu 150 darjah selama 10 minit menggunakan api atas bawah. Okey, bila dah masak, tuangkan lapisan warna ungu ataupun warna purple ya. Tinggalkan sedikit adunan untuk kita buat hiasan pada bahagian atas. Ratakan dan boleh bakar. Okey, untuk lapisan kedua dan sampai ke lapisan atas, kita perlu menggunakan api atas sahaja. Dan suhu masih lagi sama, iaitu 150 darjah. Dan selama 5 hingga 7 minit. Pastikan setiap lapisan kita tekan dengan alat penekan ni supaya tidak ada gelembung udara dan kek nampak cantik. Tuangkan adunan putih. Ratakan. Okey, dan bakar lagi. Ulanglah proses ini. Kita susun ikut warna pelangi. Okey, warna biru,
Kemudian bakar dan kemudian selang-selikan dengan warna putih antara setiap color tu. Seterusnya warna hijau, warna putih. Seterusnya warna kuning. Tapi kadang-kadang ada orang skip warna kuning ni sebab warna kuning ni dia tak berapa menyerlah. Dia orang pakai 5 color je lah. Lepas tu tuang adunan putih. Seterusnya warna oranye. Kemudian warna putih kembali. Dan akhir sekali warna merah. Merah ni pada bahagian atas lah. Kemudian kita tutup dengan warna putih sebagai atas sekali. Okey, bila adunan atas sekali iaitu warna putih dah masak, ni masa untuk hias lah. Hias ni sebenarnya ikut suka. Kalau tak nak hias pun boleh juga sebenarnya. Ni cara saya lah. Saya hias macam tu je. Titik-titik-titik. Okey, lepas tu untuk bahagian paling atas sekali, kita perlu menggunakan api atas bawah pula. Yang ni kena lama sikit ya. Suhu turunkan sikit je, 140 darjah. Dan masa membakar selama 20 minit. Ini tujuan dia supaya kita punya kek masak dengan sempurna. Okey, inilah hasilnya dah lepas siap dibakar. Untuk mengelakkan kek mendap, ini cara saya ya. Lepas 5 minit je, saya terus sisip pada bahagian tepi kek dengan menggunakan pisau ataupun spatula pun boleh juga sebenarnya. Lepas tu terus cepat-cepat balikkan. Maknanya saya keluarkan terus daripada loyang. Okey, inilah rupa dia. Nampak cantik je kan? Lepas tu saya balikkan semula guna papan pemotong ni. Sebab kita nak pada bahagian atas tu berada dekat atas lah. Yang kita corak-corakkan tadi tu kan. Pada bahagian atas. Jangan letak dekat bawah sebab kalau kat bawah nanti dia melekat. Okey, inilah rupa dia. Okey, boleh sejukkan selama 24 jam sebelum dipotong. Okey, saya potong 4 je. Ini loyang 8x8. Saya potong 4 dan nampak hasil dia. Okey, saya tunjukkan cara nak simpan. Lepas potong, saya menggunakan plastik wrap ni. Gulung dalam 2-3 balutlah, kita balut 2-3 kali. Lepas tu boleh simpanlah dalam peti sejuk. Kalau simpan dalam freezer, dia akan tahan lebih kurang 6 bulan jugalah. Tapi kalau dalam chiller tu, sebulan je dia dah tak elok. Inilah cara saya menyimpan. Okey, inilah dia hasil dia. Nampak cantik kan? Boleh simpan dalam freezer. Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dari video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Bye.